selain daripada warna hitam, dan yang kedua hukum mewarnai rambut dengan warna hitam pada minggu ni. Apakah hukum kita warnai rambut? Siapa yang ada buku boleh tengok muka surat 133. Kenapa? Betul? Mam? Minggu lepas sampai dekat yang botak tu, yang ini mewarnai rambut. Baik. Hukum mewarnai rambut selain daripada warna hitam, apakah hukumnya ya? Baik. Mewarnakan rambut hukumnya adalah sunat. Terdapat banyak hadis yang menyarankan golongan muslim supaya melakukannya apabila mula jelas keadaan uban di atas kepala seseorang itu. Maksudnya bila rambut tu jadi putih, jangan kita biarkan dia aja. Paling cantik diwarnai. Sunat. Bukan wajib sunat. Yang warna putih. Kalau yang warna hitam ni nak bagi jadi macam orang putih tu, pelik benar rupanya. Rupa sabut kelapa sudahnya. Kulit gelap, rambut jadi oren kan. Pelik rupanya. Orang negro pun tak ada buat begitu. Tapi yang dimasukkan di sini ialah apabila nampak ubannya tu. Daripada Osman, an Osman bin Abdullah bin Mauhib qala dakhaltu ala Ummu Salamah fa akhrajat ilaina sya'ran min sya'ri Nabi sallallahu alaihi wasallam makhduban. Maksudnya daripada Osman bin Abdullah bin Mauhab, katanya telah masuk kepadaku Ummu Salamah. Ummu Salamah ni isteri Nabi ya. Lalu mengeluarkan kepada kami sehelai rambut. Kelai rambut Nabi. Masa tu Nabi dah berusia lah, rambut Nabi dah beruban lah maksudnya. Dia mengeluarkan sehelai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehelai rambut Nabi yang berwarna. Ceritanya rambut Nabi itu yang berwarna. Ini rambut Nabi. Kan kalau kita tengok sekarang ni dekat Ankara Turki pun ada, dekat muzium dekat Ankara ada, Istanbul ada, Mesir saya tak tahu ada ke tidak. Janggut saja, mesti mungkin janggut. Dia ada rambut Nabi. Dia buat dalam bentuk macam kaca tu kan. Kalau kita tengok, maksudnya ada rambut-rambut Nabi ni dia simpan dekat muzium. Tapi yang ini ditunjuk, Ummu Salamah tunjuk rambut Nabi yang berwarna. Ni hadis ya. Satu lagi, Ani Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghayyiru syaiba wa la tashabbahu bil yahud wan nasara. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu an, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ubahlah rambut uban dan jangan menyamai kaum Yahudi dan Nasrani. Maksudnya Rasulullah perintah tu ya. Jangan biarkan rambut uban seperti kaum Yahudi dan juga Nasrani. Sebab Yahudi dengan Nasrani ni dia suka bela rambut dia putih, beruban. Tujuan kita belajar ni tuan-tuan, hadis di sini dia nak membezakan kita ni umat Islam menyerupai orang Yahudi ataupun orang Nasrani, nak bagi beza. Macam tu. Benda ni bukanlah masuk kategori wajib dan sebagainya, tetapi kalau boleh nak beza. Siapa yang tak nak, tak apa, tak jadi masalah. Begitu. Cuma sekadar nak beza. Ya? Saya bawa sekali nak kongsi dengan tuan-tuan ni berkaitan dengan Yahudi dengan Nasrani ni. Baru ni kita baru masuk bulan Rabiul Akhir kan. Sekarang ni masuk bulan Rabiul Akhir. Kalau bulan Rabiul Awal banyaklah yang maklum, iaitu Rabiul Awal ni bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga bulan kematian dia, dan juga kewafatan dia, dan juga bulan dia berhijrah tu kan sampai di Madinah. Tu yang glamour lah di dalam bulan Rabiul Awal. Manakala bulan Rabiul Akhir, bulan Rabiul Akhir, apa di antara cerita-cerita dia? Baik, saya nak kongsi dengan tuan-tuan, di dalam bulan Rabiul Akhir kita sekarang ni, kita nak masuk yang cerita Yahudi ni kan, jangan kita menyerupai Yahudi dengan Nasara ni. Baik, di dalam bulan Rabiul Akhir ni berlaku beberapa benda yang banyaklah gambarnya, tapi yang di antara yang glamournya ialah peperangan yang dicatatkan berlaku pada zaman Rasulullah SAW, antaranya perang Najran. Perang Najran. Lagi satu, pengusiran kaum Yahudi Bani Nadir daripada kota Madinah. Rasulullah usir, halau orang Yahudi Bani Nadir bulan Rabiul Akhir ni lah.
Lepas tu perang Al-Khabbah, Ziqarat dan perang Al-Ghamar. Ini di antara perang-perang yang berlaku dalam bulan Rabiul Akhir zaman Nabi. Kemudian juga pada bulan Rabiul Akhir juga berlaku pengempungan Damsyik pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya Syria tu orang Islam masuk ialah pada bulan Rabiul Akhir. Diketuai oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Khalid bin Al-Walid pada tahun 14 Hijrah, dan seterusnya membawa kepada pembukaan kota Damsyik tu dekat Syria tu jadi kota Islam bulan Rabiul Akhir juga. Dan di antaranya lagi bulan Rabiul Akhir ni Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an meninggal dunia dan Sayyidina Umar Al-Khattab dibai'ah menjadi khalifah pada bulan Rabiul Akhir juga. Kemudian berlaku juga perang Jamal, iaitu tahun fitnah, di mana Sayyidatina Aisyah isteri Nabi ni pun turut terheret sama berperang menentang Khalifah Ali karramallahu wajah. Perang orang Islam, sebuah orang Islam perang, sahabat-sahabat berperang. Sayyidina Ali karramallahu wajah ni khalifah perang dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Aisyah di bahagian pihak sana. Ulama ijtihad, siapa siapa betul dapat 2 pahala, siapa salah dapat 1. Sebab dua-dua itu sahabat. Tak ada siapa boleh kata yang mana betul yang mana salah. Siapa boleh kata Sayyidina Ali salah, siapa berani kata Sayyidatina Aisyah salah. Begitu. Jadi kalau kita baca sejarah-sejarah tuan-tuan, kalau kita baca sejarah-sejarah, kadang-kadang sejarah itu dia menunjukkan laksana Sayyidina Ali ni lebih betul lah berbanding dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Kebanyakan sejarah cerita begitu. Tetapi kebanyakan cerita-cerita ini, sirah ini, dia dibuat pada zaman, bukan zaman Muawiyah, bukan zaman Umayyah, Bani Umayyah. Dia dibuat pada zaman Bani Abbasiyah. Sedangkan Bani Abbasiyah ni dia berlawan dengan Bani Umayyah. Jadi cerita dia tu mungkin ada orang kata apa, dia panggil bias lah. Jadi yang sebenarnya wallahu alam, tak ada siapa yang tahulah. Dan perkara itu perkara berlaku di zaman sahabat. Macam kita sekarang ni, kita cerita kita cerita sejarah Jepun zaman orang putih contohnya, mestilah bias kepada Jepunnya kan. Dia jadi macam tu lah. Baik. Dan di antaranya lagi ramai lagi sahabat yang gugur syahid lah. Di antaranya Talhah radhiyallahu an, Ibnu Zubair, banyak yang mati pada bulan Rabiul Akhir ni. Dan juga Imam Ghazali rahimahullah meninggal dunia juga di dalam bulan Rabiul Akhir, bulan sekarang ni lah. Baik. Di antara yang paling glamour tadi iaitulah Nabi SAW mengusir Bani Nadir ini daripada kota Madinah. Kalau kita lihat pada hari ini, dia berbeza sekali lah kan? Berbeza sekali kerana orang Islam di Palestin itu yang setengah diusir oleh Zionis ni. Dia usir, dia buat rumah dia suka-suka hati kan. Elok rumah pergi kerja, runtuh rumah buruk Palestin ni, dia buat rumah dia. Kebun-kebun sayur tu dia dia terus tahan tanah tu, terus buat rumah dia kan. Itu yang berlaku sekarang ini apabila Islam lemah kan. Tak ada lagi penyatuan antara umat Islam. Di Palestin tu sendiri pun bergaduh Hamas dengan Fatah. Maka selambalah, mudahlah orang-orang musyrik ini untuk tindas. Kita ni kata orang cikgu lama-lama dulu macam mana, satu lidi senang dipatahkan, tapi kalau segenggam lidi susah untuk dipatahkan. Itu pasal bila kita lihat pada zaman adanya lagi khalifah Islam, iaitu Bani Osmaniyah kan, Turki Osmaniyah, masih kuat lagi Islam tu. Palestin ni tak berani lagi orang Yahudi nak pergi buat apa-apa. Apabila jatuhnya khulafah Islam ini, maka negara-negara Islam terpecah-pecah. Bila jadi terpecah-pecah, tak kuat, bergaduh, masing-masing jaga diri sendiri, maka senanglah musuh Islam masuk.
Berbeza pada zaman Nabi SAW. Baik, cerita dia, ni saya kongsi sikit tuan-tuan. Cerita dia bermula pada macam mana boleh mengusir ni. Sedangkan kan Nabi kalau kita tengok, dia membuat perjanjian dengan orang bukan Islam di Madinah untuk taat setia bersama dengan pemerintahan Nabi. Di Madinah ini, dia ialah masyarakat majmuk macam kita kat Malaysia ni. Masyarakat majmuk, iaitu ada orang Islam, ada orang Nasrani, ada orang kulit hitam, ada orang kulit perang. Dia macam tu di Madinah ni. Sama macam kita lah, ada orang Islam, ada orang Cina, gitu kan. Kalau kita tengok, kalau macam geng-geng bola kan, pertandingan bola sepak antar dunia tu, kalau kita tengok pasukan Perancis, dia macam masyarakat majmuk kan. Ada orang Islam, ada orang kulit gelap, ada orang rupa Arab tu. Tapi kalau kita tengok Jerman tu, serupa je lebih kurang dia punya pemain-pemain tu. Dia tak ada majmuk di situ, semua Kristian sama saja kan. Kalau kita tengok Korea Selatan ke Korea Utara ke, serupa je rupa dia tu. Kalau kita tengok Cina pun sama kan, serupa je player tu. Dia tak ada banyak masyarakat majmuk ni. Tapi kalau macam Malaysia ni, banyak tu India, ini Melayu, kenal tu kan. Macam itulah zaman Nabi ni. Jadi peristiwa pengusiran Yahudi bin Nadir ni berlaku bila Rasulullah SAW dia datang ke kampung mereka untuk meminta supaya membayar diat berhubungan dengan Ammar bin Umayyah Ad-Damri yang telah membunuh 2 orang dari kalangan Bani Kilab. Ada orang Yahudi Bani Nadir ni, seorang ni dia telah bunuh 2 orang daripada Bani Kilab. Jadi bila bunuh sama bunuh ni, tak tahulah sama ada sengaja, lain kalau bunuh betul-betul ni, dia memang dihukum bunuh. Tapi kalau yang dia ni bunuh, keadaan bunuh tu maksudnya sama dan sebagainya, maka dia kena bayar diat supaya orang ini tadi tak dibunuh balik. Maka kaum keluarga tak sedih, cara dia kena sama-sama bayar diat. Begitu. Kan? Bayar diat. Kalau ikut diat nyawa ini 100 ekor unta. Daripada dulu lah. Jadi kongsi-kongsi lah, bukanlah satu je, kongsi-kongsi lah kaum kerabat, keluarga ni semua, bani-bani dia pun ni kongsi lah. Jadi pada satu hari tu Rasulullah SAW datang dengan Abu Bakar As-Siddiq dan juga sahabat-sahabat ke perkampungan Bani Nadir ni, nak minta diat ni tadi. Bincang dengan ketua dia, nama Luhai. Bincang dengan ketua Bani Nadir ni, nama dia Luhai ni, tentang setuju tak nak bayar ni. Jadi Luhai ni kata, okey, kami setuju nak bayar diat untuk Rasulullah ni sebagai perjanjian yang mereka dah buat ni. Kalau buat salah macam ni, hukumannya begini. Jadi kaum Yahudi Bani Nadir ni pun cakap, baiklah Rasulullah, kamu tunggu dekat rumah ni, nanti kami selesaikan lah. Nak pergi ambil duit lah, macam tu lah, nak selesaikan. Maka Rasulullah SAW dengan para sahabat duduk dekat rumah, satu buah rumah dekat perkampungan Bani Nadir. Tapi sebenarnya Yahudi Bani Nadir ni, namanya pun Yahudi memang jahat. Mereka ni buat satu perancangan jahat. Dia nak bunuh Rasulullah dengan sahabat tu dengan menggugurkan batu di atas rumah tu. Nak gugurkan batu ke atas Rasulullah lah. Baik, kemudian bila dah jadi macam tu, seorang nak bincang ni, ada satu orang di kalangan mereka ni dah tegah dah, iaitu namanya Salam bin Maisikam. Seorang daripada Yahudi ni bagi tahu, jangan nanti Rasulullah tahu, kata dia. Nanti Rasulullah ni tahu, Muhammad ni tahu, dan dia melanggar perjanjian antara kita. Tapi mereka ini ingkarlah, kata nak bunuh juga. Tapi tuan-tuan, kita pun tahu Nabi SAW, Nabi dia ada dia punya penjaga dia, bodyguard dia, malaikat Jibril. Maka Allah perintahkan Jibril bagi tahu kepada Rasulullah ni tentang perkara buruk ni tadi, yang jahatnya orang Bani Nadir ini nak buat Yahudi Bani Nadir ni. Malaikat Jibril pun bisik kepada Nabi, Nabi pun bangun, kata kat sahabat, jom kita balik Madinah sekarang. Abu Bakar Siddiq dengan sahabat-sahabat lain, kenapa Rasulullah? Jom balik. Terus balik kota Madinah. Mereka sahabat-sahabat lain tak tahu. Sampai ke kota Madinah, sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah kita balik sedangkan urusan kita tak selesai lagi? Rasulullah ceritalah, kita sebenarnya nak dibunuh oleh Yahudi Bani Nadir jahat ni.
iaitu di atas bumbung rumah kita tu dah ada batu-batu dah, tinggal nak digugurkan, nak impap kita kan. Jadi kita nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Baik, kemudian Nabi SAW telah mengutuskan seorang sahabat, menghantar namanya Muhammad bin Maslamah sebagai utusan nak bagi tahu. Muhammad bin Maslamah ni Rasulullah utus kepada kaum Bani Nadir ni untuk bagi tahu, kamu kena keluar daripada kota Madinah ni sebab kamu sudah melanggar perjanjian. Kalau tak nak keluar, kita pancung kepala, kita bunuh. Begitu. Dalam masa berapa lama? 10 hari je kena keluar. Tu dia zaman Nabi SAW. Kuat, boleh cakap begitu je. Kalau dah kamu buat keret macam ni, kamu dah langgar perjanjian taat setia kamu dengan kita, maka keluar. Kalau tak nak keluar, kita potong, pancung je kepala. Baik, kemudian tuan-tuan, mereka ni pun buatlah seperti mana yang diarahkan, nak meninggalkan Madinah. Tiba-tiba tuan-tuan, datanglah pemimpin munafik Abdullah bin Ubay. Datang Abdullah bin Ubay. Dia tuan-tuan, tadi tu Yahudi, memang kafir. Munafik ini, mereka ini berpura-pura. Mulutnya mengatakan Islam, hatinya berbeza. Ya. Jangan tuan-tuan kata orang yang menipu tu, tuan-tuan kata kau ni munafik. Kan, orang menipu itu di antara ciri-ciri orang munafik. Munafik ini khalidina fiha juga, kekal di dalam neraka. Sama aja dengan kafir ni, orang munafik. Jadi kalau orang yang menipu tu, itu salah satu sifat-sifat orang munafik. Orang yang tak amanah pun salah satu sifat orang munafik. Baik, kemudian ni cerita yang berlaku di zaman dalam bulan Rabiul Akhir ni lah, kisahnya. Kemudian bila dah jadi macam tu, kata Abdullah bin Ubay kepada orang munafik ni tadi, kepada orang Yahudi ni, kamu jangan keluar. Kata dah, kamu jangan keluar. Kenapa? Kami orang munafik ni, dia tak cakap lah kami orang munafik, dia kata aku ni ada geng aku seramai 2,000 orang. Tuan-tuan, katanya seramai 2,000 orang akan tolong kamu. Kita pertahan sungguh-sungguh kamu punya ni, tak boleh nak keluar. Semangatlah geng-geng orang munafik ni, ada 2,000 orang lagi akan tolong geng-geng Yahudi ni. Tuan-tuan tahu, kalam mereka ini, perkataan mereka ini, Allah telah rakam dalam surah Al-Hashr. Baik, maksud dia, saya baca sikit ayat Quran tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Maksudnya, apakah kamu tidak memerhatikan orang-orang munafik? Tak tengok ke orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir? Saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli-ahli kitab, orang Yahudi lah, ya. Sesungguhnya jika kamu diusir, nascaya kami pun akan keluar bersama-sama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada sesiapa pun untuk menyusahkan kamu. Tu janji orang munafik ni kepada orang kafir ni. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Sesungguhnya Allah menyaksikan bahawa mereka merupakan kaum yang berdusta. Dusta aja. Jadi bila dah cerita macam tu Abdullah bin Ubay kepada orang orang Yahudi ini, maka ketua dia tadi, Huyai namanya, bukan Luhai, minta maaf, Huyai bin Akhtab, kaum Yahudi Bani Nadir di sini, semangat. Maka dia pun hantar satu utusan kepada Rasulullah. Dia kata apa? Kami tidak akan keluar dari rumah-rumah kami. Lakukanlah apa yang kamu nak lakukan. Asalnya dah nak kemeh dah tadi. Datang orang munafik ni bagi kata macam tu, semangat. Okey, kamu nak buat apa? Kamu buat. Kami tak akan keluar. Kata Luhai Huyai bin Akhtab. Tuan-tuan, kemudian Rasulullah SAW pula mengutuskan Ibnu Makhtum, ya. Mengutuskan Rasulullah SAW pun bersedia nak perang. Dah macam tu, kita sedia perang. Jadi Ibnu Makhtum ni Rasulullah gantikan untuk duduk dekat Masjid Madinah sebagai imam. Rasulullah pergi perang
Di antara pembawa benderanya Sayyidina Ali pergi perang lawan dengan Bani Nadir, kaum musyrik, kaum Yahudi Bani Nadir ini. Pergi perang, mereka ni orang Yahudi ni memang penakut. Bila penakut, duduk ajalah dalam kota mereka tu, berlindung sambil balin-balin batu dengan panah. Dengan panah tembak je daripada jauh. Perang, duduk menyorok. Sampai le ni kan, Yahudi memang menyorok, menakut. Maka tak lama lepas tu, memang bukan tak lama, tak ada pun orang Yahudi, orang munafik ini memberi bantuan. Tak ada. 2000 tu tak ada. Sudah tinggallah orang Bani Nadir ni saja sendirian lah di dalam kota tu. Mengikut riwayat 6 hari, ada riwayat kata 15 hari, habis dah mengaku surrender. Hantar utusan pada Rasulullah, aku surrender, kami surrender. Rasulullah kata okey, sekarang aku bagi masa, kamu keluar sekarang, bawalah apa barang kamu nak bawa pun, bawalah apa barang kamu nak bawa pun, dengan syarat atas 1 ekor unta dan tidak boleh bawa senjata. Depa runtuh rumah-rumah depa tu, ambil pintu, ambil tingkap, mana yang muat bawa, keluar tuan-tuan. Itu zaman Nabi SAW. Apabila orang Yahudi ini melanggar ataupun mengingkari perjanjian, maka Rasulullah SAW terus ambil tindakan. Jadi kita ni yang kita belajar pada malam ni, kalau seboleh-boleh kita jangan ikut, seboleh-boleh kita jangan ikut akan orang Yahudi ni. Walaupun dalam masa sekarang ni kadang-kadang kita dah tak mampu dah nak mengelaknya. Contohnya dari segi berpakaian kita kan, kita pergi kerja, itu memang pakai orang putih lah, kita kata tak, orang Nasrani kan. Tetapi benda-benda tu ulama pun bincang juga, yang mengatakan yang tak boleh ini, yang memang pakaian memang pakaian orang kata keagamaan mereka, adab budaya mereka. Sedangkan yang kita pakai kemeja tu dah macam cowboy dah sebenarnya kan. Macam tu, dia tak ada masalah lah. Yang berkaitan yang memang diharamkan, memang budaya mereka. Contohnya kalau janggut itu kita anyam kan, macam Yahudi, kalau tuan-tuan pernah tengok anyam, sekben dia anyam. Itu memang budaya agama mereka, confirm lah itu haram. Tapi selagi boleh, Rasulullah nak cuba bezakan antara orang Islam dengan orang Yahudi. Ni kalau kita boleh pakai ni memanglah pakaian Arab tuan-tuan, jubah dengan serban ni memang pakai Arab. Tapi kalau kita boleh lazim ni, tak dapat 24 jam sehari, jadilah pakai kejap-kejap kan. Macam tu lah. Dapat pakai tutup kepala ni, tak boleh nak pakai sentiasa, pakailah selagi yang mampu. Selagi boleh kita nak ambil sunnah tu. Kadang-kadang kita tak mampu nak pakai selalu, pakai. Jangan pula kita kata orang yang pakai tu, ataupun kita menghina orang yang pakai tu, payah juga ya. Orang Islam ni kadang-kadang dia suka apa, dia suka membuat satu tomahan. Orang tu pakai teruk, dia hina. Orang tu pakai elok, dia hina kan. Sedangkan kita kena pakailah selagi yang tidak pakai pakaian Islam ni, iaitu bersih dan menutup aurat. Selagi boleh pakai elok-elok untuk kebaikan, untuk kita dapatkan sunnah Nabi. Kalau yang nakal-nakal tu, kalau boleh pakai kopiah sekali-sekala, pakailah. Jangan pula bila dia pakai kopiah, tu dia pakai kopiah. Janganlah, itu kita yang salah. Tanta dia ikhlas nak pakai kopiah kan. Budak-budak tu kadang-kadang memang nakal, tiba-tiba anak kita tu dia buat salah dah tuan-tuan, tiba-tiba masa tu memang dia insaf betul untuk waktu itu kan. Sebab iman manusia kan tinggi naik kan. Masa itu dia insaf, ya Allah, dia dah buat salah tadi. Kita pun nampak amboi, berlakon dah tu, kata dah buat salah, elok kamu semayang. Tanta dia ikhlas waktu itu, kita sudah membuat penghinaan kan. Dia dah sedih betul tu, dia buat salah, pakai elok-elok dah gitu kan. Kena pakai tu, pakai kopiah dia, padahal mak rempit. Rupanya memang ikhlas waktu itu, kita tak support misalnya. Nanya tuan-tuan, elakkan. Baik, kita sambung sikit Baik, hukumnya ialah sunat. Dan banyak lagi hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan mewarnai rambut. Dapat beza, dan nak beza. Kita dulu alhamdulillah zaman kita masa mula-mula merdeka, ataupun saya tengok cerita-cerita India ke India ni pun daripada British juga kan. Bila siapa jadi peguam tu, dia pakai putih tu sebagai apa, rambut palsu putih tu, sebab dia nak ambil zaman kolonial British dulu kan. Kan kolonial British dulu kalau kita tengok dia rambut putih, jadi kita ni pun nak
dululah kan, dululah buat juga, tapi itu ialah adat yang tak boleh. Maksudnya memang Yahudi dulu, Nasrani dulu memang rambutnya putih kan, passion depa tu, passion depa tu. Sekarang dah tak ada, alhamdulillah. Cerita-cerita India lah saya tengok, ataupun saya tengok cerita-cerita Hong Kong, zaman Hong Kong tu dijajah British dulu, sebelum tahun 97 kan, dia ada pakai putih tu. Beza kan. Baik tuan-tuan, baik, apakah hukumnya pula mewarnai rambut dengan warna hitam? Orang yang dah tua-tua ni nak warna hitam, apakah hukum dia? Boleh ke nak warna hitam? Kalau warna dengan inai tadi, sunat hukumnya. Warna janggut ke warna ni, sunat. Sunat tuan-tuan, sunat. Saya beritahu lah, dapat pahala. Tapi nak warna hitam apa hukumnya? Cikgu Talib dia kalau orang dah memang biasa hitam tak ada masalah. Tiba-tiba orang yang memang biasa putih tiba-tiba hitam, ramai orang terpandang 2-3 kali tu. Kan? Apa hukum dia sebenarnya kan? Baik, fuqaha berselisih pendapat berkaitan hukum mewarnakan rambut dengan warna hitam kepada 2 pendapat. Baik, pendapat pertama itulah mazhab Imam Syafi'i, menyatakan haram mewarnakan rambut dengan menggunakan warna hitam. Tu dia. Mazhab Imam Syafi'i kata tak boleh. Sebab apa? Dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi menyebut seseorang lelaki mewarnakan janggutnya dengan menggunakan inai adalah sunat. Adapun dengan warna hitam hukumnya haram kecuali untuk peperangan, kerana kehitaman pada janggut menunjukkan kekuatan. Kecuali nak pergi perang yang menakutkan musuh. Tuan-tuan, kalau kerana nak nampakkan muda saja-saja, kalau ada pandangan mazhab Imam Syafi'i, haram. Tapi kalau memang nak pergi perang, tuan-tuan isi borang, nak pergi contohnya jaga sepadan ke, ambil overtime, dah pencen, nampak orang tua, orang nak masuk sepadan, selamba je lah ketuknya kita kan. Tapi kalau nampak hitam semua, kot-kot lah kan, orang muda-muda, tu contohnya lah, contohnya. Baik, dalil daripada Nabi SAW yang dihujah oleh Imam Syafi'i ini, yang maksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya semasa di pembukaan Mekah, Rasulullah SAW dan Abu Bakar berdiri di kepalanya seraya berkata, kata Abu Hurairah dari dekat ni, demi ayah dan ibu engkau wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Quhafah seorang yang telah tua dan dia berada di sudut Mekah. Maka Nabi SAW bersabda, mari kita pergi kepadanya. Maka katanya, wahai Rasulullah SAW, dia berhak untuk datang kepadamu. Maka datangilah Abu Quhafah dalam keadaan rambut dan janggutnya sudah putih bagaikan bunga sakomah. Kemudian Nabi SAW bersabda, ubahlah rambutmu olehmu semua warna putih ini, tetapi jauhilah daripada menggunakan warna hitam, kerana warna hitam dilarang, kerana Abu Quhafah adalah seorang yang telah tua dan warna hitam tidak sesuai lagi dengannya. Dah tua dah, rambutnya pun putih Abu Quhafah ni. Tengok, warnalah rambut kamu, tapi Nabi larang jangan kamu guna sebagai hitam, sebab hitam ni untuk orang muda, bukan untuk orang tua, melainkan peperangan. Baik, itu mazhab yang pertama. Baik, manakala pendapat yang kedua pula, mazhab Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan satu riwayat daripada mazhab Imam Hambali berpandangan bahawa makruh menggunakan warna hitam. Makruh, jadi bolehlah. Sebab ada pandangan yang mengatakan makruh. Dan syarat-syarat kita kembalilah pada mula-mula pengajian kita yang itu, jangan kita guna benda najis dan sebagainya. So ada satu lagi pandangan mengatakan makruh, tetapi dia termasuk dalam bahagian tegahan lah. Kan tegahan ini daripada makruh membawa kepada haram. Tegahan lah. Maksudnya kalau bukan kerana untuk peperangan, rambut ini hukumnya yang dah putih uban makruh. Atau pandangan yang pertama tadi kata haram kita warnakan dengan warna hitam, kecuali untuk pergi berperang, untuk menggerunkan musuh. Wallahu alam berkaitan dengan rambut. Baiklah, habis itu kita sambung sedikit lagi berkaitan dengan mencantikkan gigi. Lama kita baca tentang rambut, bulu sebagai-bagai ni. Hari ni habis kita masuk mencantikkan gigi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada sekarang ni kalau kita tengok, kalau saya tengok budak-budak anak murid saya tu lah, ramai betul yang pakai besi tu kan, besi bagi rata gigi tu kan. Maksudnya dia sekarang ni dah memang, dulu katanya mula-mula mahal, 4,000, 5,000 benda tu. Saya tak tahu namanya tu. Itu tolong bunyikan tu lah. Kira boleh didengar lah tu semua sekali. Tak berhenti, brace tu saya takut tersalah sebut, dia bunyi dia lucah.
Saya payah sikit. Saya mula-mula ni tuan-tuan, saya sebut saya masuk jadi cikgu kan. Saya mula-mula saya ni tak berapa pandai bahasa Inggeris. Tu alhamdulillah rezeki saya dapat kahwin dengan cikgu bahasa Inggeris. Oh kan. Walaupun saya mengajar MRSM, budak-budak tu cakap orang putih je. Saya ni payah sikit. Jadi masa mula-mula saya jadi cikgu, dia sebut perkataan period. Jadual waktu tu punya waktu kan. Saya risau, saya tersalah eja masa mula-mula tuan-tuan. Period Sekarang saya sebut, sekarang baik saya cakap saya punya masa ni. Saya baik cakap macam tu. Jumlah masa saya ada, hari ni ada 5 masa. Saya takut nak menggunakan perkataan period itu. Tu kadang-kadang tu ada benda-benda yang saya okey. Jadi senang cerita tuan-tuan pun faham, yang melekat di gigi tu. Itu lagi mudah lah saya rasa sebab faham. Abang gelak tu ikhlas lah bang jangan kutuk saya pula lepas ni. Kalau ada orang tanya dekat sekolah tu, dia kenal Ustaz Wan, payah cakap orang putih. Saya kata apa? Mendaulatkan bahasa Melayu. Lepas tu ada cikgu kutuk, tu bukan bahasa Melayu, tu bahasa Perak, tak kira tu. Bahasa Malaysia ni lain itu je. Nak cover. Tapi dalam banyak-banyak tu saya lah paling dahsyat sekali sebab isteri saya orang bahasa Inggeris. Cuma kursus dekat rumah tak pernah berjaya lah. Kata dia apa, belajarlah sepatah semalam ke? Tak adanya. Mula-mula boleh lah kan. Kenapa tak sebut 21, sebut 21st? Boleh lah, takat itu lepas pada tu habis lah. Tak ada belajar dah, ngajar tak sempat tuan-tuan. Baik, yang pakai tu banyak sekarang pakai tu kan. Maksudnya gigi itu sekarang dibincangkan. Apa hukum dia, apa dia, tujuan apa? Baik, kita try kaji nah. Baik, mencantikkan gigi. Bukanlah itu je, sebenarnya kita berus gigi itu pun mencantikkan gigi. Kita pergi cuci gigi itu pun mencantikkan gigi, kan? Baik. Tuan-tuan, puan-puan, disunatkan bagi kita memelihara dan menjaga gigi. Perkara ini dikukuhkan lagi dengan saranan serta gesaan Nabi SAW supaya menggunakan siwak sebagai usaha memeliharanya. Antara hadis-hadis Nabi SAW, an Aisyah radhiyallahu anha, an-Nabi SAW qala, siwaku mutahharah lil fami mardatun lirabbi. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW bersabda, bersiwak itu menyucikan mulut dan menyebabkan beroleh keredaan Allah. Allah redha apabila mulut kita ini bersih. So cantik. Cantik ni kita kena bincangkan pasal nak tengok cantik. Tapi kecantikan juga termasuk jugalah dengan bau mulut. Bau mulut. Kalau kita makan bawang, petai, jerin, belacan, apa lagi, durian ya, yang busuk lah, hukum dia makruh kan. Hukum dia bukan haram hukum dia makruh. Jadi bila kita solat dalam keadaan mulut kita busuk, hukum dia makruh. Confirm lah makruh. Seorang ke ramai ke, hukum dia confirm lah makruh. Tetapi kalau kita duduk dalam keadaan berjemaah tu tadi, kita takbir Allahu Akbar sehingga orang sebelah langsung tak suka kan. Allah, bunyi bass angin tu kan. Kalau Allahu Akbar tak ada angin tak apa, ini yang jenis orang suara bass kan. Apa khabar ya? Saya sekarang ini datang daripada yang jenis angin tu baca Allahu Akbar angin. Kawan sebelah, kalau dia tak selesa sikit mungkin tak jatuh haram kat kita. Tapi memang dia sampai nak muntah, confirm lah kita hukumnya haram. Jadi kecantikan itu bukanlah juga dengan dari segi rupa je. Kadang-kadang bau itu juga termasuklah. Menyucikan gigi ini hukum dia sunat. Daripada Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala, ini yang paling glamour, selalu kita dengar hadis ni, mafhum je lah kan. Hadis ni jarang juga kita jumpa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaqi inda kulli salah. Selalu kita jumpa ni sebenarnya kan arahan-arahan ni, iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah tidak menjadi keberatan ke atas umatku, nescaya aku akan menyuruh mereka bersiwak, iaitu bersugi ini setiap kali hendak solat. Maksudnya kalau boleh, Nabi kata kalau tak susah pada umat aku, setiap kali kita nak sembahyang ni kita kena siwak. Tu kat orang tabligh kalau kita tengok dia ada kan dalam poket tu. Saya pernah tengok dulu lah. Saya dulu tuan-tuan, saya pernah ngaji pondok.
Tak ada tabligh pun. Kalau kita duduk pondok pun kita biasa amal benda-benda tu kan. Saya duduk pondok Haji Ghazali. Kalau tuan-tuan pernah tahulah dekat Bagan Datuk Batu 26 tu. Oh, dia ajar memang kena pakai kopi ni lah. Kepala cukur je lah. Walaupun sudah rokok panjang duk cukur. Dekat poket ni adalah kayu sugi tu. Oh, kalau tak ada tu rasa macam tak sah lah zaman tu. Kan? Dia sekejap je. Lepas tu dia berubah jadi sekolah menengah juga. Masa mula-mula saya masuk dulu sempat jugalah orang kata zaman perairan pondok tu. Jadi semua orang ada kayu sugi. Lah ni kerat kita ni kan. Ada sebelum sembahyang usuk, lepas tu sembahyang. Kalau Nabi kata tidak menjadi keberatan kepada umat aku, nasaya aku akan memerintahkan untuk bersugi setiap kali sembahyang. Sebelum sembahyang saya baca sikit lagi tuan-tuan, sebab malam ni saya sebenarnya ada sedikit urusan kerja sikit, ada janji sikit ya. Baik, jadi kita baca sikit, lepas tu korang saya azan, lepas tu kita solat insyaAllah. Kita lewatkan sikit dalam 4 minit, boleh azan lagi ya. Nak habiskan sikit lagi. Baik, telah diyakini umum bahawa secara ilmiahnya bahawa bahan-bahan yang terkandung dalam bersugi mempunyai pelbagai kelebihan, antaranya mampu menghalang kewujudan bakteria dan bau mulut lah. Dalam mulut ni elok, itu yang paling pertama lah. Maksudnya cuci gigi, pergi klinik, bersihkan gigi yang hitam-hitam tu, hukum dia sunat tuan-tuan. Bahkan Nabi galakkan dan Allah redha dengan orang yang mulutnya bersih. Baik, bahagian pertama, apakah hukum merenggang gigi antara satu dengan yang lain? Baik, ini hukum. Nak tanya, apa hukum kita renggang gigi? Baik, pembincangan di bawah ini akan membahaskan dua perkara di bawah, iaitu definisi merenggang gigi dan hukum merenggang gigi. Baik, merenggang gigi ni tuan-tuan, yang pertamanya kita renggangkan dia, kita kikih bagi dia renggang. Kikih bagi renggang. Baik, hukum merenggang gigi. Dia pasal apa bincang ni? Baik, kata Imam Nawawi, dilakukan oleh golongan tua dengan merapatkan gigi supaya ia kelihatan lebih muda dan gigi menjadi cantik. Sebaliknya, ruang-ruang halus antara gigi menampakkan seorang kanak-kanak perempuan. Ni cerita dia lah, kanak-kanak perempuan kelihatan cantik. Orang perempuan kalau dia ada cantik, buka sikit nampak cantik. Kalau tua dah tak ada. Maka golongan wanita yang telah berusia mengikirnya dengan alat pengikir agar ianya halus, kelihatan cantik dan menyangka dirinya kelihatan muda. Dia orang muda ni, orang perempuan ni, gigi dia elok, nanti bila tua dia besar tu baik, dia kikih bagi renggang. Apa hukumnya? Baik, pendapat pertama, kebanyakan fuqaha dari mazhab Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan Zahiri bersepakat bahawa merenggang gigi adalah haram hukumnya. Jika ia dilakukan dengan niat untuk mencantikkan dan agar kelihatan lebih muda. Pengharaman ini adalah atas sebab-sebab berikut, iaitu perbuatan begini merupakan penipuan dan pembohongan. Yang kedua, mengubah kejadian Allah SWT agar menampakkan usia yang lebih muda, dan gigi mempunyai lapisan luar yang berperanan melindungi gigi, maka bila buat begitu rosaklah gigi. Itu pendapat yang pertama. Dia daripada dalilnya macam mana? Baik, ini dia dalilnya ya. Daripada Abdullah bin Mas'ud, katanya daripada Nabi SAW, la'ana Rasulullah SAW, Nabi melaknat, tuan-tuan ya, melaknat perempuan yang merenggangkan gigi mereka untuk kecantikan kerana ianya mengubah bentuk kejadian Allah. Baik, itu di antara hadis dan banyak lagi tuan-tuan. Maksudnya pendapat pertama mengatakan renggang gigi dengan ikir ni hukumnya haram. Manakala pendapat kedua daripada mazhab Imam Syafi'i dalam satu keadaan, tadi itu ada dah, ini lagi satu keadaan, menyatakan bahawa hukumnya adalah berbeza antara perempuan yang telah berkahwin ataupun tidak. Ada beza sikit kalau nak buat lawa gigi ni tadi. Pendapat yang kedua baik, iaitulah jika seorang perempuan sudah berkahwin dan melakukannya dengan suruhan suaminya dengan niat untuk berhias, maka hukumnya jadi harus harus. Baik, di dalam kitab Rawdah At-Talibin menyatakan, jika wanita tersebut tidak bersuami atau tiada tuannya, maka menajam atau meruncing gigi adalah haram pada pendapat yang sahih. Baik, pendapat kedua, hukumnya makruh. Jika wanita tersebut sudah bersuami atau mempunyai tuannya, maka hukumnya ada tiga pendapat. Jika meruncing gigi kerana suaminya adalah harus, jika sebaliknya adalah haram. Pendapat kedua haram secara mutlak, dan pendapat ketiga makruh secara mutlak. Baik,
Pendapat yang rajih dia kerana kita nak renggang gigi ini, pendapat yang menyatakan bahawa meruncing gigi adalah haram di sisi ulama. Itu pendapat yang rajih, kita runcingkan gigi. Baik, minggu depan insya-Allah kita akan sambung berkaitan dengan pembedahan plastik yang memperbaiki gigi. Maksudnya di sini tuan-tuan, kita pegang yang runcingkan gigi ni, yang bagi jarang-jarang ni, kebanyakannya orang perempuan, hukumnya haram ya. Gigi dah elok, dia pergi bagi runcin-runcin dan jarang-jarang, hukumnya haram. Itu pendapat yang rajih, walaupun dia ada pandangan yang kata kalau suami suruh ni boleh. Tetapi yang paling rajih sekali haram, sebab dia mengubah ciptaan Tuhan. Dia satu lagi tuan-tuan ya. Ini kita tahu dia asah ni bagi rata. Lain kalau tajam tuan-tuan, gigi kita tarik ni tajam, tergigit, kita asah bagi tumpul, itu lain tuan-tuan itu perubatan. Gigi terlebih, ini yang kan gigi memang normal lah, begitu kan. Tiba-tiba kita bagi rata tu, macam iklan gigi tu kan. Itu tu mengubah kejadian Allah, sama dengan bulu kening. Saya rasa tuan-tuan itu saja untuk minggu ini. Mana yang baik itu datangnya daripada Allah SWT, dan mana yang salah buruk itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. آمنت بالله واحد الأحد الحق وحده لا شريك له وكفرت بما سواه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.